Baik. Apa yang dikatakan di sini? Engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, dan engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid oleh kerana majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya, maka cukuplah engkau membaca Al-Baqiyatus Shalihat 3 kali, ya. Al-Baqiyatus Shalihat 3 kali, ya. Baca. Ada di dalam ni. Sebab itu kita baca kitab. Bila kata baca kitab, kita tulis yang apa mudah dia. Apa dia kata? Al-Baqiyatus Shalihat 3 kali. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama 4 kali. Dan ada pula yang pendapat mengatakan dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada wuduk, dan sekali saja bagi orang yang ada wuduk. Ada yang sembahyang sekali je tu. Al-Baqiyatus Shalihat. Kalau kita tak ada baca Bidayatul Hidayah, kita tak jumpa ayat ni. Kita tak jumpa. Sebab ilmu ni kena cari, ya. Apa dia? Untuk mendapatkan. Kalau tak ada ayat wuduk, kita kena baca 3 kali. Setengah ulama mengatakan 4 kali. Tapi kalau ada wuduk, baca sekali je. Al-Baqiyatus Shalihat ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka kerjakanlah dan memadailah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadikan sembahyang tahiyatul masjid. Ni kata dia qabliyah subuh tu jadi tahiyatul masjid. Ni ada dalam kitab. Jadi kita ni baca, kita ni buat ada natijah. Ulama ada mengatakan, sebab itu kita nak buat satu-satu perbuatan kena rujuk kepada kitab-kitab yang disusun oleh ulama, Hujjatul Islam seperti Al-Imam Ghazali rahimahullah, ya. Banyak-banyak ulama. Kalau ilmu akidah tauhid seperti Abu Hasan Al-Basri, Abu Mansur Al-Maturidi, ya, seperti Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Ini orang yang pakar-pakar yang dinamakan tabi'in, mutabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sebab itu kalau kita baca tahlil kan, pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda, summa ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabi, sahabat, wa tabi'ina lahum. Inilah para-para yang menggarang ilmu-ilmu bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni seperti orang-orang dipanggil tabi'in seperti orang yang alim. Sebab itu Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan juga, al-ulama warisatul anbiya. Ulama adalah warisan para nabi. Kita mana jumpa nabi lagi? Saya tak jumpa, tuan-tuan tak jumpa nabi ya tak? Tapi kita dapat ilmu ni semuanya daripada para ulama yang menjelaskan tentang cara ataupun kaedah, ya, kaedah dalam bahasa Arab juga kaedah, cara untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang qabliyah, maka gantilah memadai sembahyang qabliyah subuh pun dah masuk dinamakan tahiyatul masjid. Dan apabila engkau selesai daripada demikian melakukan, hendaklah engkau berniat i'tikaf. Boleh? Qabliyah masjid tu, lepas kita qabliyah subuh, kita duduk sementara walaupun sekejap. Tunggu imam. Kita duduk berwirid. I'tikaf. Dah dapat pahala i'tikaf. Ya Allah. Ya. Yalah pahala tu tak dapat tuan-tuan. Tetapi dapat dirasa. Orang yang beramal dia dapat rasa. Ya. Amalan ni bukannya satu, ya. Dia satu amalan yang boleh kita rasa nikmat. Dinamakan at-taksirul akbar, kemanisan. Seronok. Apa rasa? Kalau kita rasa kemanisan. Kalau kita tak buat qabliyah
atau memba'diyah, kita rasa tak seronok, betul tak? Tak seronok. Dah lazim kita biasa. Kalau kita tak buat waktu malam, dua amal ibadah yang dituntut. Apa dia waktu malam? Iaitu sembahyang tahajud dan sembahyang witir. Jangan tak dibuat. Waktu siang yang dituntut, yang betul-betul untuk waktu siang, apa dia? Sembahyang isyraq dengan sembahyang duha. Kalau itu peruntukan itu kita tak boleh buat, habislah. Yang peruntukan untuk kita tu yang khas Allah bagi. Sehingga kan sembahyang qabliyah ni subuh kita tak dapat. Hari tu kita tak sempat nak qabliyah subuh. Sampai-sampai dah qamat. Kita boleh qada qabliyah subuh. Sebab kita lazim biasa buat. Tiba-tiba hari tu disebab sakit perut. Ada sebab tak? Sebab hari-hari tu tak sebab dah dia. Ya, ada sakit perut hari-hari? Tak ada. Hari ni kita nak sembahyang qabliyah, aduh, memulas perut. Malam tadi pun dapat kambing guling. Jalan dah. Lebih makan kambing guling. Jadi pagi tu makan Allah rasa. Ini terpaksa terpenuh bilik air. Dah qabliyah subuh sampai masjid dah iqamat. Boleh kita lepas subuh tu kita qada sebab kita lazim. Jadi amalan kita. Boleh. Walaupun sunat. Boleh ke ustaz? Boleh. Sebab kita tak pernah tinggal qabliyah subuh. Ni boleh kita ganti. Jadi qadaan. Tak apa. Kerana sebab sakit perut. Kalau hari-hari sakit perut tu Allah alam lah. Ini asbab, ada sebabnya. Ada. Gitu juga. Ya. Umpama sembahyang isyak ni tadi, lepas sembahyang isyak. Ada hadis Rasulullah SAW. Dalam kitab ni ada, nanti insya-Allah jumpa. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni ada hadis ni Rasulullah SAW. Kalau nak cari lambat lah kita nak kelas ni. Nah, dalam kitab satu lagi dinamakan bimbingan agama Islam. Ya. Dan dalam kitab bimbingan agama Islam, tuan cari bimbingan agama. Ya, hadisnya mengatakan yaitu arba'in ba'diyatan isya. 4 rakaat sembahyang isya, ya, diumpamakan dia dapatnya malam Lailatul Qadar. Ada. Ya. Kalau tuan-tuan percaya, kena rujuk pada imam. Imam Husaini dia ada. Ya. Dia sahabat baik kita. Ada. Ya. Dia lama di Senawang dekat rumah saya. Payah nak jumpa tapi payah nak jumpa. Dia duduk kat Senawang berapa tahun? Kat Senawang Ustaz. 11 tahun ni. Lama. Tapi payah nak jumpa sebab sibuk. Al-Maskhul. Dekat rumah saya. Tempat tahfiz dia. Sekarang dah duduk sini, bolehlah di sini balik kembali ya. Insya-Allah. Baik. Apabila maknanya dan apabila engkau belum lagi sembahyang qabliyah, boleh diganti. Qabliyah itu samalah dengan kamu dengan niat apa? Tahiyatul masjid. Selalu dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Apa dia doanya? Yaitu Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha sabli wa tulummu biha sya'si. Apa dia? Wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tusabbitu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa tabtini biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akan rahmat dan turun dari sisimu, dengannya engkau memberi hidayah di dalam hatiku
Dan dengannya engkau menghimpunkan yang bercerai-cerai dari segala urusanku. Dan dengannya juga engkau kumpulkan yang bercabang-cabang dari segala pemikiranku. Dan dengannya engkau pulangkan segala yang menjinakkan hatiku. Dan dengannya engkau perbaiki akan agamaku. Dan dengannya engkau pelihara akan segala sesuatu yang gaib dari pandanganku. Dan dengannya juga engkau terima syahadahku, penyaksianku. Dan dengannya engkau bersihkan segala amalanku. Dan dengannya engkau putihkan mukaku. Dan dengannya aku ilhamkan kepadaku, ya, akan petunjuk kepadaku. Dengannya engkau tunaikan segala hajatku. Dan dengannya pula engkau peliharakan aku dari segala kejahatan. Ni kita minta pada Allah doa. Tak boleh cakap Arab, cakap Melayu boleh. Tak boleh cakap Jawa, boleh cakap Jawa. Cakap Banjar, boleh surah Banjar akan dapat. Nah, apa saja yang kita boleh faham. Ni. Sebab itulah tak jadi hal, ya. Kita pergi ke negara Jepun, contohlah. Ya, PM pergi negara Jepun, dia gunakan bahasa Melayu. Nah, Presiden Jepun guna bahasa Jepun. Nah, kan pelik. Yang satu itik, yang satu ayam. Itik dengan ayam sama tak? Tak sama. Kata itik, kata ayam, kuk. Itu beza. Kan beza. Tetapi maksud bertelamatnya diberi kepahaman oleh penerjemah sama juga. Yang penting kita faham apa doa kita. Ya tak? Ya Allah, minta pada Allah Ta'ala yang kita nak mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru rasa seronok dalam ibadah, ya. Kalau kita tak ada, pergi masjid, balik masjid, kita tak tahu. Sebab apa? Bila di masjid, balik masjid, kita rasa satu nikmatnya dalam kita ibadah. Aku laksanakan ibadah ni kerana Allah, dan aku buat apa yang aku tahu. Bila kurang, kita mohon kepada ahli-ahli ilmu yang datang sini. Jangan malu bertanya. Tak? Jangan malu bertanya. Sebab itulah kita kena faham dalam mempelajari ilmu pengetahuan ini. Sebab kita nak dapat keredaan Allah SWT, bukan senang. Ya, kita rasa kita hebat. Saya kadang-kadang takut. Kita rasa kita diri hebat. Di sisi manusia, di sisi Allah belum tahu. Allah katakan, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu la jahadu fi sabilillah. Jangan kamu menyangka kamu boleh masuk dalam syurga. Hebat rasa diri, tak. Kita belum diuji, tuan-tuan. Sahabat semua diuji dengan peperangan. Itu sebabnya orang-orang di Palestin gembira. Kita di sini susah. Ya. Tak percaya tuan-tuan pergi Palestin, jumpa dengan dia orang, saya nak pelihara anak tuan, taubat dia tak bagi. Ada satu cerita memang betul berlaku. Dipelihara anak Palestin ni, dipelihara, bapaknya izinkan bawa balik Malaysia. Umur dia 11 tahun minta balik ke Palestin. 11 tahun. Habis UPSR. Dia minta balik ke Palestin. Jadi mak angkat, bapak angkat dia susah hati. Kenapa kamu nak balik ke Palestin? Dia kata, jihad fisabilillah. Aku nak mati syahid. Sebab tu orang di Palestin, walau diserang oleh orang-orang kafir musyrikin Yahudi, hati dia tenang. Sebab matinya tak payah nak dimandikan lagi, terjun masuk dalam kubur dengan keadaan berdarah kerana dizalimi oleh orang-orang musyrikin. Ni kita tak tahu.
Kita ni mati syahid ke? Wallahu alam. Takut dia mati dengan nikmat. Ya. Bila kita dapat nikmat, dah. Ambil contohlah, minta maaf ya. Ini berlaku hari ini. Masa dulu-dulu PKP kita tak berapa nak berhari raya. Tapi sekarang ni bimbing. Lepaslah PKP, baca keluar dari penjara. Ya Allah. Datang beraya tak ingat solat. Betul tuan-tuan. Tuan yang menerima tetamu pun tak sediakan tempat solat. Ramai. Hari ini ramai. Datang beraya, kita suruh solat, sediakan tempat solat. Dia tak tahu dia makan sembang. Solat tu belum. Dah aku berapa kena solat. Tak solat jangan beraya sini. Kita kena tegas. Ini banyak tak solat. Betul tuan-tuan. Itu sebabnya Allah kata dalam surah Al-Imran ayat 110. Min humul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ramai orang mengaku dirinya beriman, tapi dia telah fasyik. Dia tak solat. Beraya sibuk sana, beraya sini sibuk. Dah tak solat. Cuba bayangkan. Kalau kita perjalanan jauh, balik ke Kelantan atau balik ke Perak, perjalanan jauh, musafir, kita boleh. Rukhsah kita ada, boleh jamak dan qada. Boleh dijamak, sama ada jamak takhir, sama ada jamak takdim. Jangan buat jamak ta'iyah, habislah. Jamak ta'iyah, habislah. Boleh jamak, itu rukhsah. Tapi langsung tak solat, tak perlu disolat. Ramai hari. Betul tuan-tuan. Ya. Kalaulah tak dapat makan, susah hati. Tak dapat berjemaah, tak susah hati. Dunia mutakhir ni tak peduli. Saya duduk di Sentul, belakang tu betul-betul. Belakang masjid tu betul-betul. Di BKL punya bangunan ada 6 blok. Yang datang bukan itu je. Tapi kalau buat sambutan hari raya, bukan tak datang, tak pernah datang pun ada. Sebab nak makan kambing guling. Saya tak kata di sini. Tempat saya tu. Dia tak datang. Buat je istiharkan sambutan Aidilfitri. Ramai yang datang. Time solat dia tak ada, tak berdiri pun. Sebab hati ni gelap. Ya, kita tuan-tuan dah syukur dah. Ingat masjid, ingat solat, ingat jemaah, syukur. Minta kepada Allah supaya kita ni senang. Itu namanya rahmat. Bila orang tak dapat rahmat, masjid pun dia tak peduli, betul tak? Asal dah lauk, gunalah lagu Nahwan ke, lagu Eroki ke, lagu apa ke. Bilal tu mungkin selama juga tak tahu. Sebab tak ada taksirul amal, kemanisan dalam amal tu tak ada. Ya, inilah yang kita takut. Baik. Jadi dalam doa-doa ini supaya kita menyedari bahawa tidak ada sesuatu yang berlaku terhadap diriku kecuali apa-apa yang telah engkau putuskan ke atasku, dan aku meminta supaya aku redha dengan segala pemberian yang kau bagikan kepadaku. Betul, kita redha. Kita redha. Apa yang berlaku untuk kita, kita redha. Kita ni semua nak minta baik je. Tapi kadang-kadang Allah uji. Allah uji kita. Ujian Allah kepada kita ni belum berat. Kalau bandingkan para rasul dan para nabi. Baginda Nabi Muhammad diuji oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT. Nabi Nuh diuji dengan umatnya yang derhaka. Semua diuji oleh Allah. Kita ni uji oleh keluarga je. Jiran tetangga kita tak baik. Ujian tu. Ya. Baik. Sebab itu kita kena selalu berdoa pada Allah. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufr.
wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu akan iman yang benar. Iman yang benar ni macam mana? Ada orang kita sembahyang, tak ada orang kita sembahyang. Tiba benar. Tak? Ada masa kita berjemaah, tak ada masa pun kita datang jemaah. Itu iman benar. Bukan kerana aku datang masjid cuma untuk kuliah. Jangan. Kalau kita tak ada kuliah, datang masjid. Masjid yang terdekat dengan rumah kita. Surau, berjemaah. Jangan pula dia dah ada kuliah baru dia datang masjid berjemaah. Itu tak betul tu. Nawai itu kena jaga. Saya tak kata orang, saya sendiri pun takut begitu. Jadi walau kita tak bertugas di masjid pun, jemaah jadi mesti tetap berjemaah. Sebab ini penting dalam kehidupan kita. Kehidupan kita kena mencari kebaikan. Dan tidak ada kufur lagi setelahnya. Dan aku meminta akan rahmatmu. Dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Rahmat ni, kita dapat rahmat di dunia, akhirat pun kita dah rahmat. Tuan-tuan, kalau kita dunia ni, ada hadis mengatakan barang siapa yang berbaik-baik, membanyakkan silaturahmi, kasih sayang, perhubungan kasih sayang sesama kawan, jiran tetangga, Allah akan bagi dua kepentingan untuk kita. Apa dia? Pertama, dipanjangkan usia. Nak tak? Yang kedua, dilepaskan daripada musibah. Dua perkara yang kita takut ni. Apa dia? Ini umur, minta maaf lah, umur dah 80 tahun. 88 tahun jumpa saya, Ustaz, doakan saya minta panjang umur. Allahumma 88 tahun minta panjang umur. InsyaAllah. Sepatutnya umur 88 tahun itu minta, ya Ustaz, mintakanlah matiku bi husnil khatimah. Matiku ini dengan kebajikan, kebaikan. Apa bi husnil khatimah? Kita mati dalam baca Quran. Kita mati dalam sembahyang. Mati. Tu meninggal. Bi husnil khatimah. Ini mati tengok surah WhatsApp. Bukan surah Al-Waqi'ah. Surah WhatsApp. WhatsApp pelik-pelik kat tu. Mati dia. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dia macam tu. Takut. Saya pun takut. Tengok surah WhatsApp. Yang pelik-pelik tu seronok. Sebab kita kena doa. Allahumma fa'ani bi badani, manfaatkanlah seluruh badanku. Allah manfaatni bi sam'i, manfaatkan telinga ni supaya mendengar yang baik-baik. Allah manfaatni bi basari, supaya mata kita melihat perkara yang berkebajikan, baca Quran, baca kitab, ya tak? Allah manfaatni bi lisani, supaya lidah kita membaca perkara-perkara yang baik. Bukan cerita hal orang, fitnah orang. Bukan. Ini yang kita mahu, ya. Jadi bila kita dapat rahmat daripada Allah Taala, kasih sayang Allah, maknanya kita hidup kita senang, tenang. Betul. Kan Allah kata dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, 27 28 dah. Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya tenang sebab jiwanya lapang. Orang bagi nasihat terima. Ini tak. Orang bagi nasihat, aku lebih pandai, kamu apa ya? Tak. Walaupun kita ni seorang ustaz, bila orang bagi nasihat kita terima. Sebab nasihat tu adalah orang yang beriman ni.
Jadi itulah perkongsian kita, insya-Allah. Ada rezeki umur panjang, kita temu bulan depan. Ni, sebulan sekali bulan depan ya, insya-Allah. Ni dalam kitab Hidayah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.